Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma ila arwahi abaihi wa alihi wa ashabihil kiram. Thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa walidihim wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ila ruhi sahibi hadzal kitab syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. فصل: تحرم الصلاة التي ليس لها سبب متقدم ولا مقارن في 5 أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الاصفرار حتى تغرب وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faslun ay faslun fi awqatil lati tahrumu fiha salah lah. Ini satu fasal pada menyatakan segala masa, segala waktu yang diharamkan padanya sembahyang. Ini selepas daripada tajuk yang membincangkan tentang masa ataupun waktu, ketetapan waktu untuk solat 5 waktu, untuk solat fardu sehari semalam tu, zuhurnya daripada gelincir matahari sampai ke bayang sesuatu tu seumpama sesuatu, sepanjang sesuatu, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka masuk dengan disusulkan pula lepas daripada fasal itu dengan waktu-waktu yang diharamkan solat padanya. Qala rahimahullahu ta'ala tahrumus salatul lati laysa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi 5 awqatin. Diharamkan solat ataupun haramlah oleh solat allati yang laisa laha sababun mutaqaddimun, yang tiada baginya bagi solat itu sababun mutaqaddimun, sebab yang terdahulu, maksudnya sebab yang mendahului solat. Wala muqarinun ay wala sababun muqarinun, dan tiada ada bagi solat tersebut sebab yang menyertai, sebab yang mengiringinya. Haram solat fi 5 awqatin, pada 5 waktu. Sini ada beberapa kata kunci yang kita perlu ambil perhatilah. Yang pertamanya bila disebutkan tentang diharamkan sembahyang ataupun haramlah oleh solat, tahrumus salatu, haram sembahyang sini dengan maksud solat tersebut tidak sah. Satu. Yang keduanya, haram tersebut dengan maksud berdosa dilakukan, dia tidak sah dan berdosa. Sabit dengan kata haram tu dia berdosa. Kemudian
Bukan sekadar berdosa, bahkan tidak sah solat yang dilakukan pada waktu yang disebutkan nanti. Itu. Maka ni atas qaul haram sini, hatta haram di atas qaul yang muktamad dalam mazhab Syafi'i lah. Ada qaul yang kedua mengatakan dia makruh. Ada qaul yang kedua mengatakan makruh. Maka sekalipun makruh mengikut qaul tersebut, masih lagi solat tersebut solat yang tidak sah. Sebab makruh di situ dibawa dengan makna makruh tahrim. Dia bukan makruh tanzih. Makruh itu dibawa kepada makna makruh tahrim. Maksudnya masih lagi tidak sah dan berdosa. Masih lagi tidak sah dan berdosa. Jadi jangan ada keraguan lah, jangan ada kekeliruan sekiranya kita jumpa dalam sebahagian kitab menyebut waktu-waktu yang makruh solat di dalamnya. Maka makruh di situ dimaksudkan dengannya ialah makruh tahrim, meminjam istilah daripada mazhab Hanafi yang memisahkan di antara makruh kepada makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih ialah makruh yang seperti mana kita faham dalam istilah mazhab kita lah, benda yang kalau buat tak dapat pahala, kalau tinggal dengan niat menjunjung perintah Allah maka diberikan pahala. Kalau buat tak berdosa dan kalau tinggal dengan niat untuk menjunjung perintah Allah maka diberikan ganjaran pahala. Maka makruh tanzih dengan makna makruh yang kita biasa faham dalam mazhab kita. Adapun makruh tahrim di sisi mazhab Hanafi ialah haram di sisi mazhab kita. Cuma yang membezakan, mazhab Hanafi mengatakan tidak ada dalil yang jelas menunjukkan ke atas keharamannya, melainkan dengan kefahaman daripada nas. Kalau yang haram ni yang jelas haram. Yang mazhab Hanafi lah, yang haram, yang masuk dalam kategori haram ialah yang ada nas yang jelas tentang larangan dan pengharamannya. Adapun yang membawa kepada makna larangan dan pengharaman tidak disebutkan dengan jelas nas tentang haramnya, cuma dihasil daripada kefahaman ke atas nas, maka dia masuk dalam kategori makruh tahrim. Yang ini makruh yang haram lah. Itu pembezaan dia dalam mazhab Hanafi. Ini usul fiqh Hanafi lah. Bagi usul fiqh yang ghair ahnaf termasuk kita mazhab Syafi'i, maka tidak ada pecahan yang sebegitu pada kata makruh. Makruh tu makruh, kalau haram tu haram. Maka sini kita pakai pendapat, kita pakai istilah dalam mazhab kita lah, waktu yang diharamkan solat. Sebahagiannya daripada fuqaha kita, sebahagian kitab-kitab fiqh kita meminjam bahasa tersebut lalu diletakkan waktu yang dimakruhkan solat padanya. Maka makruh kat situ yang dimaksudkan ialah makruh tahrim. Gitu. Jadi qaul yang mengatakan haram salat ni ialah qaul yang asah lah, qaul yang asah dalam mazhab Syafi'i. Qala rahimahullahu taala tahrumus salatu, haram sembahyang tersebut sifat bagi sembahyang qaid, allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun, solat yang tidak mempunyai sabab yang mendahului solat dan tidak ada sabab yang mengiringi solat. Sini membawa kepada pecahan ke atas solat itu sendiri. Pecahan ke atas solat, pecahan ke atas solat dia boleh dipecahkan kepada 4 jenis. Dia boleh dipecahkan kepada 4 jenis solat. Dia boleh dipecahkan kepada 4 jenis solat melihat kepada sababnya. Satu, yang pertama ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solat yang terdahulu sebab. Solat as-salatu laha sababun mutaqaddimun, gitu. Solat yang mempunyai sebab, maksudnya berlaku sebab lalu dituntut solat. Berlaku sebab lalu dituntut solat. Contohnya macam wudu. Maka bila masa sunat wudu, sunat wudu 2 rakaat selepas daripada berwudu, maka perbuatan tu dah berlaku ataupun sebabnya dah berlaku, barulah dituntut kepada kita sembahyang. Macam tu juga dengan sembahyang fardu. Masuk waktu baru kena sembahyang. Maka
Ada tu muqarin. Tu muqarin. Solat qada. Solat qada. Solat yang ganti semula, dipanggil salatul faitah, solat yang luput daripada waktunya yang asal. Maka dia terdahulu sebab luput dulu, baru dituntut untuk mengqadanya. Itu satu jenis bahagian solat. Kategori yang kedua ialah solat yang laha sababun muqarinun, dia ada sebab yang menyertai. Solat yang sebabnya menyertai ni antaranya ialah sembahyang fardu 5 waktu lah. Sembahyangnya menyertai. Antaranya lagi ialah sembahyang sunat gerhana, pun dia masuk dalam sebab yang menyertai solat sunat gerhana. Sebab semasa kita dituntut untuk solat tersebut, permulaannya pada sebab dengan gerhana berlaku dan berkekalan gerhana tersebut. Maka selagi mana berkekalan gerhana tersebut, maka selagi itulah kita dituntut untuk sembahyang. Bila habis gerhana, maka tidak lagi dituntut untuk sembahyang. Maka dia masuk dalam sebab muqarin. Dia masuk dalam sebab muqarin. Ini pembahagian sebahagian ulama lah. Sebahagian ulama memasukkan terus sebab muqarin ke dalam sebab yang mutaqaddim. Tapi ini kita tafsirkan lah. Kita tafsirkan. Dua. Yang ketiganya sebab yang mutaakhir. As-salatu laha sababun mutaakhirun. Sebab solat yang sebabnya terkemudian. Sembahyang dulu baru buat benda tu. Sembahyang dulu dengan niat yang khusus, kemudian barulah dilakukan perkara yang menyebabkan kita solat. Contohnya macam mana? Contohnya macam 2 rakaat ihram bagi orang yang ihram haji ataupun umrah. Maka dia disunatkan solat sunat 2 rakaat dulu, barulah dia niat ihram. Barulah dia niat ihram. Sebelum daripada dia dah ikut segala adab-adab ihram dan sebagainya, mandi dulu, menukar pakaiannya dengan pakaian ihram dan sebagainya, sunat dia solat 2 rakaat sunat ihram, kemudian barulah dia niat ihram. Maka yang ni dia solat dulu, solat sunat sahaja aku solat sunat 2 rakaat sunat ihram. Usalli sunnatal ihrami ataupun usalli al-ihrama raka'ataini lillahi ta'ala. Kemudian dia sembahyang 2 rakaat, lepas tu baru dia niat ihram. Itu antaranya lagi solat sunat istikharah. Solat sunat istikharah, sebab lepas daripada solat tersebut barulah mula memilih, barulah memohon untuk diberi pilihan dan sebagainya. Macam tu juga dengan sembahyang sunat keluar daripada kediaman bagi orang yang nak musafir. Solat sunat musafir, sunat dulu disunatkan untuk orang yang nak bermusafir, sembahyang sunat 2 rakaat dengan niat solat musafir 2 rakaat, kemudian barulah memulakan safarnya. Maksudnya dia sembahyang di rumah dia lah, sembahyang di rumah sebelum daripada keluar, melangkah keluar untuk memulakan perjalanannya ke mana-mana. Maka ni semua masuk dalam kategori solat-solat yang memiliki ataupun yang disebabkan oleh sebab yang terkemudian. 3. Dan yang keempatnya ialah solat yang tidak memiliki sebab. As-salatu laisa laha sababun. Solat yang tidak memiliki sebarang sebab kita sebut sebagai solat sunat mutlak. Itu yang diistilahkan dengan solat sunat mutlak. Jadi mutlak kat sini lawan bagi solat sunat sabab lah. Lawan di situlah. Ini tak ada sebarang sebab apa. Solat yang dilakukan bukan dengan tujuan yang khusus ataupun bukan dengan sebab yang khusus, dia dilakukan semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dengan ibadah sunnah yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ibadat salat itu ibadat yang fardunya ialah fardu yang paling afdal, maka ibadah yang sunatnya ialah sunat yang paling afdal. Maka dilakukan ibadah solat sunat yang tidak ada sebarang sebab, kita sebut sebagai solat sunat mutlak, sebab dia solat sunat yang paling afdal lah, dia ibadah yang paling afdal di kalangan semua ibadah-ibadah yang sunat. Seperti mana fardunya ialah seafdal-afdal fardu daripada segala ibadah yang fardu. Itu. Maka daripada 4 kategori tersebut, yang diharamkan sembahyang adalah 2 daripada 4. Sini dia kata selain daripada solat sunat yang memiliki sabab yang terdahulu, laha sababun mutaqaddimun,
dan walaha sababun muqarinun. Maka solat sunat yang memiliki sebab yang terdahulu tak masuk cara sini, tak masuk bab ni. Solat sunat yang memiliki sebab yang menyertai tak masuk bercara dalam bab ni. Yang masuk bercara dalam bab ni ialah dua yang kita sebutkan tadi yang tak disebutkan dalam kitab ni, iaitu solat sunat yang memiliki sebab yang mutaakhir, satu, dan solat sunat mutlak, dua. Solat sunat yang memiliki sebab yang mutaakhir, dia apa nama, as-salatu allati laha sababun mutaakhirun, satu. Yang keduanya as-salatul lati laisa laha sababun, ai salatun mutlaqatun, nafilah mutlaqah, sembahyang sunat yang mutlak. Ini dua. Itu. Maka haram solat, sini kita pintas maksud dia, haram solat, haram mengerjakan ataupun melakukan solat yang memiliki sebab yang mutaakhir ataupun tiada sebab, dengan makna solat sunat mutlak. Haram tersebut fi khamsati awqatin, pada 5 waktu, pada 5 waktu. Keharaman ini, larangan ini kerana ada nas daripada hadis Nabi SAW yang menyebutkan ataupun yang melarang, menegah daripada umat melakukan sembahyang dalam waktu yang 5 ni. Disabit dengan nas. Ni bukan qiyas dan bukan sebagainya, disabit dengan nas. Nak tengok nas dia boleh rujuk dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tinggi lah, yang lebih besar. Nak tengok nas-nas dia. Ada yang daripada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim rahimahullah, ada yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi rahimahullah dan sebagainya. Ada yang diriwayatkan daripada 5 imam sunan selain daripada Imam Tirmizi rahimahullah dan sebagainya. Itu bukan perbincangan kita sinilah. Cuma kelima-lima ni dia sabit dengan nas hadis Nabi SAW, maka dia dilarang. Dia dilarang. Maka 2 solat itu yang termasuk dalam pengharaman ni, 2 solat itu sahaja, iaitu solat yang memiliki sebab mutaakhir, yang sembahyang dulu sebab kendian, ataupun solat sunat mutlak yang tidak memiliki sebarang sebab. 2. Adapun 2 yang disebutkan dalam kitab ini ialah 2 yang bukan masuk dalam bab ni, 2 yang dikecualikan, iaitu solat yang memiliki sebab yang mutaqaddim, solat yang terdahulu sebabnya. Macam kita sebut tadilah, seperti mana sembahyang yang luput, sembahyang yang diqada semula, sama ada sembahyang yang fardu ataupun sembahyang nazar yang diqada semula lepas daripada waktunya dan sebagainya. Macam tu juga dengan solat jenazah dan sebagainya, disebab yang mutaqaddim. Dan yang kedua yang tak masuk dalam fasal perbincangan kita ialah sembahyang sunat yang memiliki sebab yang muqarin, seperti mana solat istisqa, solat meminta hujan. Solat meminta hujan, lagi mana duk kemarau tu, lagi mana duk kemarau, maka solat kita minta hujan, maka selagi mana duk kemarau tu, selagi itulah dituntut untuk kita sembahyang. Turun hujan, maka solat tersebut tidak lagi dapat dilakukan, maka dia muqarin. Dia sama macam sembahyang sunat gerhana juga, dia muqarin. Maka ni yang tak masuk. Dia tak masuk dalam perbincangan solat-solat yang diharamkan di dalam waktu-waktu yang khusus, melainkan, kata ulama, melainkan kalaulah sengaja dilakukan sembahyang dalam dia waktu tu, maka dia dilarang juga. Maksudnya sengaja, contohnya bernazar untuk sembahyang pada waktu yang diharamkan, ataupun sengaja untuk mengqada solat dalam waktu yang dilarang, maka dia diharamkan dan tak sah, sebab dia panggil taharra. Dia sengaja untuk melakukan sembahyang-sembahyang yang sepatutnya boleh, tapi dengan niat ataupun dengan tujuan utama dia untuk sembahyang dalam waktu tersebut, maka pada ketika tu dia juga diharamkan. Dia juga diharamkan, sebab juga sabit dengan larangan Nabi SAW.
Nabi sebut la taharrau bi salatikum tulu'asy syamsi wa ghurubaha. Jangan sengaja meletakkan sembahyang kamu pada ketika terbit matahari dan terbenamnya. Maka difaham daripada hadis tersebut dan dengan perbahasan-perbahasan yang lain, sekiranya sembahyang tersebut sembahyang yang memiliki sabab mutaqaddim ataupun sabab yang muqarin, tapi dengan sengaja melakukan sembahyang tersebut dalam waktu yang diharamkan, maka dia masuk dalam kategori yang diharamkan juga, haram serta tidak sah. Contohnya macam sembahyang sunat jenazah, asalnya boleh sembahyang lah walaupun dalam waktu yang diharamkan ni. Salah satu yang ghalib, yang masyhurnya, yang biasanya ialah lepas pada mayang sak lah, lepas mana solat fardu asar, solat jenazah. Maka kalau semata-mata sengaja nak sembahyang lepas asar, tak ada sebab apa, sengaja memang tujuan memang nak sembahyang lepas daripada solat fardu asar, sengaja, maka hukumnya haram lagi, tidak sah. Sebaliknya kalau ada sebab, contohnya untuk menunggu jemaah, kehadiran jemaah yang lebih ramai, tak apa, tak ada masalah. Ataupun memang bangkit waktu, contoh sembahyang yang luput, sembahyang fardu subuh lah biasanya, bangkit tu tak dan dalam waktu, ada seminit dua lagi nak habis waktu, baru jaga dan sebagainya. Mana yang nak dengan, kalau yang nak mandinya, yang nak ambil wudunya, yang nak masuk belayar dan sebagainya, tak dan. Maka sembahyang tu sembahyang yang wajib diqada lah, dan memang sengaja nak qada dalam waktu tu, memang sengaja mencari alasan untuk melakukan solat subuh dalam waktu yang tidak dibenarkan. Contohnya pada ketika naik matahari, maka pada ketika itu solat itu tidak sah lagi, berdosa. Dia masuk dalam perbincangan kita. Yang tu bila mana dia taharra, maksudnya dia dia mengqasad ataupun dia sengaja meletakkan diri sembahyang di dalam waktu yang diharamkan. Itu saja. Maka diharamkan solat, maksudnya solat yang memiliki sebab yang mutaakhir ataupun solat yang tidak memiliki sebab, solat sunat mutlak, fi khamsati awqatin, pada 5 waktu. Pada 5 waktu ni melihat kepada waktu lah, melihat kepada waktu. Yang pertamanya inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra ramhin, ketika terbit matahari. Tulu'i syamsi ay inda ibtida'i tulu'i syamsi, dihazaf mudhaf, ketika permulaan terbit matahari, ketika permulaan terbit matahari. Maksudnya ketika habis waktu subuh lah kan. Waktu subuh macam yang dalam fasal yang sebelumnya, waktu subuh itu bermula daripada terbit fajar sadiq sehingga terbit matahari, sehingga zahir diri matahari di kaki langit, maka habis waktu subuh. Habis waktu subuh itulah yang dimaksudkan dengan ibtida' tulu'i syams, permulaan terbit matahari. Maka ketika itu diharamkan solat, ketika itu diharamkan solat. Diharamkan solat ni bagi orang yang dah sembahyang subuh ataupun orang yang tak sembahyang subuh lagi. Dia mutlak kat sini, liman shalla as-subha aw lam yusalli. Dalam kitab sebut lagu tu, sama ada orang yang dah sembahyang subuh, haram lah, ataupun dia orang yang tak sembahyang subuh lagi, dia tak sembahyang subuh tapi sengaja untuk meletakkan sembahyang di dalamnya, ataupun nak sembahyang benda yang lain lah. Kalau tak sembahyang subuh pun, nak sembahyang lain daripada sembahyang subuh, sama ada dia dah sembahyang subuh ke dia tak sembahyang subuh lagi ke, maka diharamkan dengan sebab waktu ni, waktu terbit matahari hatta tartafi'a, sehingga meninggi ia matahari, sehingga matahari naik tinggi itu qadra ramhin, kadar satu tombak, kadar satu lembing, kadar satu tombak. Bi qadri ramhin ni, qadra ramhin ni ay bi ra'yil ain, pada pandangan mata. Di seseolahnya tombak yang dimasukkan sini ialah satu kayu senjata yang sepanjang 7 hasta lah. Seseolahnya bila kita letak tombak, kita pacakkan tombak, matahari yang di kaki langit tu seseolahnya berada pada atas tombak kita tu. Bila kita pacak sini, pada pandangan mata lah, pada pandangan mata kita pacak sini, matahari duduk di atas tu.
Sampailah ke kadar itu, barulah larangan ini terangkat, barulah larangan ini hilang. Maka kadar tersebut mengikut kiraan pergerakan matahari ataupun falak syar'i, iaitu 4 darjat takriban, lebih kurang 4 darjat. 1 darjat dalam falak, dalam ilmu falak bermaksud 4 minit. Jadi 4 darjah dengan makna 16 minit lebih kurang, 15 minit lah lebih kurang. 1 darjah 1 darjah pergerakan matahari sama dengan 4 minit. 4 minit. Jadi 4 darjah lebih kurang 16 minit ataupun 15 minit. Maka kena tunggu start daripada matahari terbit, start daripada habis subuh tu. Contoh kita kata habis subuh 5.50. Contoh lagi dia kata habis subuh 5.50. 15 minit lepas pada tu 6 5 minit barulah boleh sembahyang pula. Kalau nak sembahyang isyraq ke, nak sembahyang duha ke, atas qaul yang mengatakan isyraq dan duha berlainan, baru boleh sembahyang pula. Situ. Tu masa yang pertama. Yang keduanya wa indal istiwa'i. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Dan ketika istiwa, ketika matahari rembang. Istiwa ni maksudnya kedudukan matahari di tengah langit. Kedudukan matahari di tengah langit. Ini dah dibincangkan dalam fasal yang sebelumnya lah. Macam mana yang dikatakan matahari berada di tengah langit ataupun berada di dada langit. Pada ketika matahari rembang, kita panggil pada ketika matahari berada tepat di atas kepala, matahari berada pada puncak pendakian dia, fi ghairi yaumil jum'ah, pada selain hari Jumaat. Ni istisna. Pada hari Jumaat maka tak ada pengharaman sembahyang pada ketika istiwa ni. Pada hari Jumaat lain pada tu. Lain pada hari selain daripada Jumaat. Maka pengharaman tersebut hatta tazul, sehingga gelincir ia matahari. Sehingga gelincir ia matahari. Sampailah macam ini. Gelincir matahari di sini dengan makna masuk waktu zuhur. Masuk waktu zuhur, kan kita bincang dalam fasal yang sebelumnya, iaitu permulaan masuk zuhur ialah gelincir matahari daripada tengah langit. Maka pada ketika matahari berada di tengah langit tu haram sembahyang. Haram sembahyang. Dan bila mana dia gelincir menandakan masuknya waktu zuhur, maka dah hilanglah pengharaman tu. Masa tu masa yang sangat singkat. Masa tu masa yang sangat singkat. Tak sampai 1 darjah pun. Sangat. Bahkan tak sampai 1 minit pun lah mengikut kiraan falaknya. Tak sampai 1 minit pun. Di masa yang sangat singkat. Masa yang sangat singkat. Lepas tu memang tak boleh sembahyang lah. Waktu tu memang tak boleh sembahyang pun. Tapi ada kemungkinan untuk berlaku takbiratul ihram pada masa tu. Maka sekiranya berlaku takbiratul ihram pada masa tu, pada masa istiwa ni, maka sembahyang tersebut tak sah. Walaupun hanya takbiratul ihram saja yang berada pada masa tu. Sebab kedudukan langit dalam keadaan istiwa itu ialah waktu yang sangat pendek. Waktu yang sangat pendek. Sebab matahari dia bukan berhenti bergerak, dia sentiasa bergerak. Dan istiwa itu ialah pada kedudukan tertingginya pada hari tersebut. Lepas daripada kedudukan tu, terus dia akan turun. Turun tu bermulanya masuk waktu zuhur. Maka kedudukan dia pada kedudukan yang paling tinggi pada hari tersebut tu disebut sebagai masa istiwa. Dan dia sangat pendek. Dia sangat pendek, tak sampai seminit pun, tak sampai beberapa saat pun. Tapi dalam masa yang sangat pendek tersebut memungkinkan seseorang untuk bertakbiratul ihram pada masa tu, maka dia diharamkan dan tidak sah sembahyang pada waktu tersebut walaupun cuma sekadar takbiratul ihram. Maka pada masalah ni, pada waktu yang kedua ni, masalahnya ialah masalah berlaku takbiratul ihram pada ketika istiwa. Maka hukum dia menyebabkan sembahyangnya tidak sah, tak jadi sembahyangnya, melainkan pada hari Jumaat. Melainkan pada hari Jumaat. Maka pada hari Jumaat sembahyang pada waktu istiwa pun sah, tak ada masalah.
Yang ketiganya, waktu yang ketiga, wa indal isfirari, dan ketika kekuningan. Matahari jadi mega kuning. Matahari dada langit berwarna kuning lah, kaki langit berwarna kuning. Ketika mega kuning, hatta taghruba, sehingga terbenam ia matahari. Sehingga terbenam ia matahari. Ni waktu asar nak masuk ke maghrib. Waktu asar nak masuk ke maghrib, sebelum daripada terbenamnya matahari, maka dia ada kekuningan pada kaki langit, menunjukkan matahari hampir terbenam. Maka pada ketika tersebut tak sah sembahyang, waktu yang diharamkan sembahyang. Sampailah matahari terbenam dengan sempurna, yang tinggalnya hanya mega merah, masuk waktu maghrib, barulah boleh sembahyang semula. Maka indal isfirar hatta taghruba ni sama ada bagi orang yang sembahyang asar ataupun orang yang tak sembahyang asar lagi. Liman sallal asra aw lam yusalli, sama ada bagi orang tu, orang yang dah sembahyang asar dah, ataupun dia tak sembahyang asar lagi, dia nak sembahyang benda lain, ataupun dia nak qada waktu tu dan sebagainya, tak sah. Sekiranya dia sengaja melakukan sembahyang pada waktu tersebut, tujuannya untuk sembahyang dalam waktu tu, maka tak dibenarkan dan tidak sah, hukum dia haram. Yang keempatnya, wa ba'da salati subhi, dan selepas daripada solat subuh. Selepas daripada solat fardu subuh. Ini bagi orang yang sembahyangnya lah, liman sallaha lah, bagi orang yang sembahyang subuh. Orang yang dah menunaikan fardu subuh dalam waktunya, maka dia tidak boleh melakukan sebarang sembahyang sunat yang tidak memiliki sabab yang mutaqaddim atau sabab yang muqarin. Kalau sembahyang yang dia lakukan itu ada sabab yang mutaqaddim atau muqarin, bolehlah. Tak, ni bukan sembahyang sunat mutlak dan sebagainya. Tak boleh tu hatta tatlu'u asy-syamsi, sehingga terbit matahari. Sehingga terbit matahari. Sampailah habis waktu subuh. Habis pada waktu subuh boleh sembahyang tak juga? Lepas pada habis waktu subuh, sangkut dengan masa yang pertama tadi. Dia kena tunggu sekurang-kurangnya 15 minit ataupun 16 minit selepas daripada habis waktu subuh, barulah dia boleh memulakan sembahyangnya semula. Barulah dia boleh memulakan sembahyangnya. Ini bagi orang yang sembahyang subuh dah. Bagi orang yang sembahyang subuh dah. Jadi dia berhubung. Untuk orang yang sembahyang subuh dah, kalau dia sembahyang pada awal waktu, contohnya lah, maka lepas daripada dia sembahyang fardu subuh yang sempurna, yang menggugurkan tanggungjawab dia sebagai mukallaf dan sebagainya, maka dia tak boleh sembahyang sunat ataupun sembahyang apa pun yang sebabnya mutaakhir ataupun sembahyang sunat mutlak sampailah terbit matahari. Tak boleh sampai habis waktu subuh lah maksudnya. Lepas daripada terbit matahari itu dia boleh sembahyang ke tak juga, sebab lepas daripada terbit matahari juga ialah waktu yang diharamkan solat. Sampailah matahari kadar segalah pada pandangan mata. Matahari kadar setombak pada pandangan mata, iaitu lebih kurang selepas daripada 15 minit lepas daripada naik matahari, barulah dia boleh sembahyang pula, sama ada dia sembahyang isyraq ataupun sembahyang duha. Gabung situ. Jadi sebab yang pertama dan sebab yang keempat ni kena digabungkan masalah. Cuma yang bezanya, sebab yang pertama tu umum, sama ada orang tu sembahyang subuh dah kah, orang tu tak sembahyang subuh lagi kah, dia tetap tak boleh sembahyang waktu tu. Dan sebab yang keempat ini hanya khusus kepada orang yang dah sembahyang subuh. Dia tak boleh sembahyang dah, walaupun masih waktu subuh masih lagi wujud, masih lagi ada, belum lagi terbit matahari, tapi dia tak boleh sembahyang dah pada waktu tu, sebab dia dah melaksanakan solat subuhnya dengan tunai. Dan yang kelima, wa ba'da salatil asri. Yang kelima, selepas daripada solat asar. Ini pun sama macam solat subuh tadi, bagi orang yang dah sembahyang. Liman sallaha, bagi orang yang dah sembahyang asar tunai, sembahyang yang musqitatun lil qada, sembahyang yang tak perlu diqadakan semula asar tersebut. Dia dah sembahyang asar dah, hatta taghruba, sehinggalah terbenam matahari. Maka dia tak boleh sembahyang sunat, sama ada sembahyang tersebut sembahyang yang ada sebab yang mutaakhir ataupun sembahyang sunat mutlak, sebab dia dah sembahyang asar tunai sampai terbenam matahari. Ini juga berhubung dengan sebab yang kedua tadi. Ni juga berhubung bagi sebab yang kedua. Sebab yang kedua tadi ialah pada ketika langit kekuningan sampai terbenam matahari. Langit kekuningan tu masih lagi ada waktu asar.
masih lagi dalam waktu asar tapi dah diharamkan sembahyang pada masa tu, maka pada ketika itu orang yang tak sembahyang asar lagi pun haram sembahyang, orang yang dah sembahyang asar dah pun haram sembahyang waktu tu. Adapun bagi orang yang sembahyang asar dah, maka dia tak boleh sembahyang dah lepas daripada tu walaupun masih lagi belum masuk ke fasa kekuningan langit. Jadi dia bersambunglah, dia macam subuh tadi. Subuh dia bersangkut dengan terbit matahari, asar dia bersangkut dengan terbenam matahari, dia gabung sekali. Habis. Maka ni 5 waktu solat yang diharamkan sembahyang. Umum ke tak umum? Dia cuma ke atas 2 jenis solat yang kita sebutkan tadi, iaitu solat yang ada sebab yang mutaakhir ataupun solat yang tak ada sebab disebut sebagai solat mutlak. Sebelum terlupa, solat asar tadi ni, orang yang dah melaksanakan solat asar secara tunai, maka dia tak boleh dah lakukan sembahyang sunat. Contohnya solat sunat mutlak lah. Contoh yang paling mudah, solat sunat mutlak. Maka dia tidak boleh melakukan solat sunat mutlak selepas daripada melakukan solat fardu asar secara tunai. Walaupun solat fardu asar yang dilakukan secara tunai itu dilakukan dalam waktu zuhur. Bila masa sembahyang sunat, sembahyang fardu asar dilakukan secara tunai dalam waktu zuhur, orang yang mengerjakan, orang yang melakukan solat jamak takdim. Dalam jamak takdim, diawalkan solat asarnya, masuk waktu zuhur, dia sembahyang zuhur. Dalam sembahyang zuhur tu niat untuk jamakkan asar ke dalam waktu zuhur. Lepas tu habis sembahyang zuhur dia bagi salam, dia bangkit buat sembahyang asar dia. Sembahyang asar dia kira apa? Sembahyang asar tunai. Sembahyang asar tunai. Bila dia sembahyang asar tu, contohnya pukul 3 petang ataupun 2.45 petang, 2.45 ataupun ke 3 petang lah. Sembahyang asar waktu pukul apa? Pukul 3 petang. Macam mana dia boleh sembahyang asar pukul 3 petang? Jamak takdim. Jamak takdim, dia dalam musafir, kemudian masuk waktu zuhur, singgah makan dan sebagainya, kemudian ambil terus kesempatan tu untuk sembahyang zuhur. Dah sembahyang zuhur, terus sembahyang asar pukul apa? Pukul 3 petang. Maka lepas daripada sembahyang asar tu juga, maka dia juga termasuk dalam larangan yang keempat ni, masuk dalam larangan yang kelima ni, iaitu dia tidak lagi boleh, dia tidak lagi dibenarkan untuk melakukan sembahyang sunat sebab dia telah mengerjakan solat fardu asar secara tunai, walaupun solat itu dilakukan masih dalam waktu zuhur. Sebab solat asar jamak takdim masih dikira sebagai sembahyang tunai. Macam tu jugalah sembahyang zuhur jamak takhir masih lagi disebut sebagai jamak, masih lagi disebut sebagai solat yang tunai. Itu. Habis. Maka ni 5 waktu yang ditegah sembahyang pada 5 waktu ini berdasarkan kepada nas-nas larangan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka selain daripada perkara yang kita sebutkan tadi, maka dia tak termasuk dalam larangan ni. Apa dia yang tak termasuk dalam larangan ni? Satu, sembahyang yang memiliki sabab terdahulu, tak masuk dalam larangan ni. Yang kedua, solat yang mempunyai sabab yang menyertai, tak masuk dalam larangan ni. Dan yang ketiganya, ada lagi tambahan daripada masalah yang dua tersebut berdasarkan kepada waktu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang apapun yang dilakukan pada tanah haram, ini mutlak. Tidak ada waktu tahrim di tanah haram Mekah secara khusus. Setiap inci bumi Makkahul Mukarramah merupakan tanah ataupun bumi untuk solat apa pun pada setiap masa, dan tak terikat dengan 5 pengharaman ni. Tak terikat dengan 5 pengharaman ni. Itu dia diistisnakan ataupun dikecualikan hukumnya berdasarkan kepada tempat. Maka dia tak sebut sinilah sebab dalam fasal kita ni menceritakan tentang masa. Maka disebut istisna yang berkaitan tentang masa lah, pengecualian yang berkaitan dengan masa, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat tu masa, maka disebutkan dalam fasal kita ni. Maka sembahyang apa pun pada waktu mana pun pada hari Jumaat,
adalah sembahyang yang dilakukan pada rembang hari Jumaat, maka dikecualikan daripada hukum. Ni sebut dalam fasal kita. Yang tak disebutkan dalam fasal kita ialah pengecualian ke atas tempat. Maka satu saja tempat yang dikecualikan berdasarkan kepada arahan daripada Nabi SAW, iaitu bumi haram Mekah. Bumi haram Mekah. Yang dimaksudkan dengan bumi haram Mekah ialah setiap inci Mekah. Setiap inci bumi Mekah, maka dia boleh sembahyang pada mana-mana maksa dan mana-mana waktu dan apa-apa solat, tanpa terikat dengan salah satu daripada 5 larangan yang disebutkan ni. Gitu. Tu yang ke tiga. Yang ke tiga. Dan yang keempat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekiranya seseorang tersebut sengaja menjatuhkan ataupun melakukan sembahyang di dalam waktu yang diharamkan ni. Sembahyang tersebut asalnya kalau berlaku dalam waktu tu tak ada masalah. Tak ada masalah. Contohnya dia masuk masjid lepas daripada terbit matahari. Dia masuk masjid lepas daripada terbit matahari, contohnya. Maka solat tahiyatul masjid masuk dalam solat yang memiliki sebab yang terdahulu. Masuk masjid tu baru sunat sembahyang. Dia masuk waktu bila? Dia masuk lepas daripada terbit matahari. Lepas daripada habis waktu subuh dia masuk masjid. Kemudian boleh tak dia sembahyang tahiyatul masjid? Boleh. Boleh, sebab tahiyatul masjid masuk dalam kategori solat yang laha sababun mutaqaddimun. Dia memiliki sebab yang terdahulu. Cuma kalau dia memang nak masuk masjid dengan tujuan untuk sembahyang dalam masa tu, dia bukan ada pasal apa pun dia nak masuk masjid. Dia nak masuk masjid sebab dia nak sembahyang dalam waktu tu, dalam waktu yang masih lagi diharamkan solat berdasarkan kepada larangan. Maka hukum ni haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Sebab pada ketika tu masuk dalam masalah taharrah, masuk dalam masalah sengaja melakukan solat dalam waktu yang tak dibenarkan. Dalam waktu yang tak dibenarkan. Contohlah, dia sembahyang asar dah. Kemudian bila dah sembahyang asar dah, tak apalah, dia tak boleh sembahyang lah. Sembahyang sunat wuduk boleh buat tak? Boleh. Sebab solat sunat wuduk masuk dalam sebab yang mutaqaddim. Wuduk dulu baru tuntut sembahyang sunat. Boleh. Tapi bila mana dia sengaja lepas pada sembahyang asar tu, contohnya lah, dia sengaja membatalkan wuduknya dan dia sengaja berwuduk dengan tujuan untuk sembahyang sunat wuduk, maka ketika tu dah masuk dalam kategori taharrah, masuk dalam kategori sengaja melakukan sembahyang dalam waktu yang tidak dibenarkan. Maka pada ketika tu sembahyang sunat wuduknya dihukumkan dengan haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah sebab sengaja. Itu. Dan masuk juga dengan sembahyang qada yang lain lah. Saja nak qada waktu tu. Saja nak qada tu, lepas sembahyang dia ada sembahyang qada contohnya. Kemudian dengan sengajanya mengatakan ataupun berniat dalam hati, aku nak sembahyang asar dulu, lepas tu baru nak sembahyang qada ni. Memang sengaja meletakkan sembahyang qada selepas daripada fardu asar. Maka sengaja tersebut menyebabkan dia masuk dalam makna taharrah yang dilarang. Makna taharrah, makna sengaja melakukan solat dalam waktu yang tak dibenarkan. Maka hukumnya haram lagi tidak sah. Cuma kalau dia teringat contohnya, ada sembahyang qada ni, dan kebetulan waktu tu dia dah sembahyang asar dah, dan dia sembahyang sah, tak ada masalah. Sebab sembahyang qada, solatul faitah, masuk dalam sebab yang mutaqaddim, sah. Ni tak, dia memang sengaja, memang pasang niat pada awal lagi, sebelum daripada sembahyang asar lagi. Dia dah pasang niat dah plan dah, aku nak sembahyang asar dulu tu naik. Kemudian barulah aku nak sembahyang qada. Maka tu masuk dalam kategori taharrah. Masuk dalam kategori sengaja meletakkan sembahyang dalam waktu yang tidak dibenarkan. Maka pada ketika tu hukumnya haram serta tidak sah. Itu perbincangan tentang fasal ni. Habis, selesai. Qala rahimahullahu ta'ala, faslun fi sakatati salah lah, fi sakatati salah. Ini satu fasal pada menyatakan saktah dalam sembahyang. Qala rahimahullahu ta'ala, saktatu salati sittun baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitah wa baina du'ail iftitahi wa ta'awudhi wa baina fatihati wa ta'awudhi wa baina al-akhir al-fatihati wa amin wa baina amin wa surah wa baina surah wa ruku'i.
Baik, kemudian masuk dalam perbincangan saktah dalam sembahyang. Apa dia saktah dalam sembahyang? Saktatun tu jamak daripada kalimah mufrad dia saktatun. Saktah kita sebut. Apa dia saktah? Saktah ni maksudnya berhenti sat. Kalau kita terjemah dalam bahasa kita lah, saktah, berhenti sat. Maksud saktah dalam solat ialah tempat-tempat yang dituntut ataupun yang dianjurkan kepada musalli untuk diam sebentar. Tempat-tempat dalam solat, beberapa tempat di dalam solat yang dianjurkan ataupun yang dituntut ke atas musalli, ke atas orang yang sembahyang untuk diam sebentar. Saktah ni kalau ikut dia tak ada dalam sembahyang, sebab bukan diri saktah tu yang yang sebenar-benarnya menjadikan benda tu sembahyang. Sebab kalau tak ada saktah ni pun sah. Sebab kita faham daripada ta'rif sembahyang, sembahyang tu af'alun wa aqwalun, perbuatan dan juga perkataan dan perbuatan. Maka saktah tak termasuk dalam aqwal dan saktah tak termasuk dalam af'al. Dia diam, tak buat apa. Cuma dia merupakan pemisah, dipanggil pemisah di antara rukun dan juga di antara qauli-qauli yang ada, supaya dibezakan yang mana satu qauli yang sebelumnya ataupun rukun yang sebelumnya dengan rukun yang selepasnya. Maka tu tujuan saktah. Ini tujuan saktah. Maksud maka saktah kat sini bermakna tempat-tempat yang dituntut ke atas orang yang sembahyang untuk diam sebentar. Untuk diam sebentar. Maka saktah di sini boleh dikatakan sebagai fawasil dalam solat. Saktah di sini boleh dikatakan sebagai fawasil ataupun fasilah dalam solat. Fawasil ataupun fasilah dalam solat. Maksudnya bukan diam itu yang dituntut, sebaliknya memisahkan di antara dua perkara. Itu yang dituntut, memisahkan antara, contohnya a'udzubillah dengan bismillah Fatihah, memisahkan di antara Fatihah dan amin, memisahkan antara amin dan surah. Maka pemisahan itu, fasil itu yang dituntut, dan sekurang-kurang fasil tu ialah dengan saktah. Maksudnya begitu. Tu maksud saktah kat sini. Maksudnya dia bukan semestinya dengan diam lah, memadai dan dinamakan termasuk dalam saktah tu juga sekiranya disebutkan mana-mana zikir di antara dua tu. Contohnya selepas daripada waladdallin dengan amin tu diselangkan dengan satu doa, disebut Allahumma ghfirli wa liwalidayya, seperti mana yang disebutkan dalam risalah Muawanah, risalah Al-Ma'unah. Sunat dibacakan di antara waladdallin dengan amin, sunat dibaca doa Rabbi ghfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa kedua ibu bapa aku. Maka bacaan doa tersebut dah mewakili makna saktah, sebab dia fasil, dia pemisah di antara akhir Fatihah dengan amin, supaya tidak tawahum, tidak disangkakan bahawasanya amin itu sebahagian daripada Fatihah. Itu makna saktah yang dimaksudkan dalam bab solat, bukan semata-mata diam. Dan diam tu termasuk sekali lah, bukan kata diam tu tak termasuk dalam saktah, tak, diam tu saktah lah. Cuma bukan sekadar diam tu saja saktah, apa saja pemisah di antara satu dengan yang kedua, yang pertama dengan yang kedua, itu dinamakan sebagai saktah, walaupun zikir, walaupun doa dan sebagainya. Saya kita tengok satu-satu lah. Qala rahimahullahu ta'ala, saktatus salati sittun, bermula segala saktah, segala pemisah dalam sembahyang itu 6. Segala pemisah dalam sembahyang itu 6. Dan ke-6 ni semuanya latifun, semuanya latifah gitu. Saktatun latifatun, dia merupakan pemisah yang ringan. Mana yang dikatakan pemisah yang ringan, iaitu pemisah sekadar kata subhanallah, walaupun tak kata. Masa yang diambil untuk mengucapkan subhanallah 1 saat ataupun 2 saat. Subhanallah 2 saat lah, ataupun subhanallah 1 saat. Itulah antara 1 saat ke 2 saat. Maka itu kadar saktah yang dituntut. Situ kadar saktah yang dituntut. Ini asalnya, melainkan dalam satu tempat bagi imam, melainkan pada satu tempat bagi imam, iaitu di antara amin imam dan surah yang dibacakan dalam solat yang jahriyah, solat yang sunat ditinggikan suara, subuh, zuhur, asar, subuh, maghrib, isya dan Jumaat, dan juga tarawih dan sebagainya lah.
sembahyang yang disunatkan untuk menguatkan suara. Maka bagi imam, saktah di antara amin dan juga bacaan Fatihah, bacaan surah itu sunat dipanjangkan. Sebab itu tengok dalam sampai tempat dia. Lain daripada tu, bagi orang yang sembahyang seorang diri, bagi makmum dan sebagainya, maka saktahnya ialah sekadar kata subhanallah, walaupun dia tak kata. Maksudnya masanya sekurang-kurangnya 1 saat ke 2 saat. Terletak 2 saat lah. Subhanallah, iaitu 2 saat. Maka ada 6 tempat yang dituntut. Ada 6 tempat yang dituntut untuk melakukan saktah bagi setiap orang yang sembahyang. Yang pertamanya baina du'a iftitah. Baina takbiratul ihram wa du'a iftitah. Di antara takbiratul ihram dan doa iftitah. Lepas daripada bar tu berhenti 2 saat. Walaupun dengan mengambil nafas dan sebagainya, ikut sukalah, yang penting hasil saktah tu. Pemisah di antara bar dengan Allahu Akbar kabirah. Dia tak Allahu Akbar kabirah. Tu tak ada saktah lah. Sebab dia direct terus menghubungkan di antara 2 zikir yang berbeza. Maka saktah tujuannya untuk fasil, untuk memisahkan di antara 2 tu. Walaupun dengan mengambil nafas, walaupun dengan tak kata apa dan sebagainya. Maka lepas daripada Allahu Akbar takbiratul ihram, maka berhenti sekadar 2 saat, barulah start dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bacaan doa iftitah. Satu tempat yang pertama. Yang keduanya wa baina du'a iftitah wa ta'awuz. Habis pada doa iftitah, untuk berta'awuz, untuk membaca a'udzubillah, juga sunat saktah di situ. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Berhenti Ustaz, ambil nafas ke apakah, barulah a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Disunatkan lagu tu supaya memisahkan di antara a'udzubillah dengan bacaan iftitah. 2. Yang ketiganya wa baina al-Fatihah wa ta'awuz, dan di antara bacaan surah Fatihah dengan ta'awuz tadi ni, dengan a'udzubillah. Sebab a'udzubillah bukanlah satu ayat daripada Fatihah. A'udzubillah ialah kalimah yang sunat dibaca pada setiap kali memulakan bacaan Quran. Setiap kali memulakan bacaan Quran, walaupun pada awal surah ataupun pada pertengahan surah dan sebagainya, maka sunat dimulakan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama ada di dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang, berdasarkan kepada perbahasan dan khilaf ulama. Tapi kesimpulannya lagu itulah. Maka a'udzubillah bukanlah masuk dalam kategori ayat Quran. Contohnya dalam Fatihah kita ni, permulaan Fatihah ialah bismillahirrahmanirrahim, maka dipisahkan di antara a'udzubillah dengan bismillah dengan saktah. Lepas pada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ambil nafas ataupun berhenti 2 saat, barulah alhamdulillahirabbil alamin, barulah bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam sembahyang tak apa, dia ada fasilah dia sendiri. Hujung-hujung kalimah akhir ayat itu ialah fasilah dalam ayat Quran. Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim tu fasilah. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin tu fasilah. Ar-rahmanirrahim fasilah. Setiap hujung ayat tu disebut sebagai fasilah dalam Quran. Dia ada fasilah dia sendirilah. Ayat ni antara a'udzubillah dengan permulaan Fatihah, maka tidak ada fasilah kat itu, maka diletakkan fasilah berbentuk saktah, iaitu diam sebentar. Itu yang keempat. Yang ketiga. Dan yang keempat, wa baina akhiril Fatihah wa amin, di antara akhir Fatihah waladdallin, ayat yang ketujuh, dan amin. Sebab amin bukan salah satu daripada ayat Fatihah, maka sunat disenggangkan, sunat dipisahkan. Maka pemisahan itu dituntut dengan saktah. Saktah kat sini lah, saktah kat sini sama ada dengan diam, boleh kita diam, ataupun dengan membaca doa-doa yang disunatkan. Antara doa-doa yang disunatkan ialah bacaan rabbighfirli wa liwalidayya. Maka rabbighfirli wa liwalidayya itu dah menepati makna saktah. Dah menepati makna saktah untuk imam, makmum ataupun orang yang sembahyang seorang diri. Yang kelimanya wa baina amin was surah, di antara amin dan surah. Ini pun sama. Maka di antara amin dan surah ni juga disunatkan saktah. Cuma saktah kat sini berbeza di antara imam dengan selain imam. Untuk selain imam, maka saktahnya kadar subhanallah jugalah. Antara amin dengan surah pula, dengan bismillah surah pula, maka saktahnya kadar subhanallah. Untuk imam, bagi solat yang dikuatkan suaranya, solat yang dijaharkan padanya, dipanggil as-salatul jahriyah,
maka disunatkan saktahnya lebih panjang. Kadar mana panjang? Kadar bacaan Fatihah yang sederhana, supaya membolehkan makmum baca Fatihah pada masa tu, pada masa diam imam tu, dan makmum bersedia untuk mendengar sepenuhnya surah imam. Sunat panjang tu lah. Kalau tak panjang tu pun tak apa, cuma yang dituntut untuk imam dalam sembahyang berjemaah, solat yang jahriyah, solat yang disunatkan meninggikan suara, mengkuatkan suara, maka saktah baginya dituntut dengan saktah yang panjang, iaitu kadar bacaan Fatihah yang sederhana, supaya makmum boleh baca Fatihah dalam masa senggang tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, wa baina surah war ruku', di antara surah dan rukuk. Habis surah kita, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lepas daripada ahad tu, maka sunat saktah sebentar, kadar 2 saat, barulah rukuk. Ni 6 tempat yang dituntut saktah. Maka semua tu berlaku dalam keadaan berdiri itulah. Kalau kita perhati, keenam dan saktah ni berlaku start daripada takbiratul ihram sampailah rukuk. Supaya memisahkan di antara satu sama lain, memisahkan antara satu bacaan dan satu bacaan, satu zikir dan satu zikir, dan satu qiraah dengan satu qiraah yang lain. 6. Kemudian membawa kepada fasal yang seterusnya. Lepas daripada rukuk, kena diam juga, tapi diam dalam bentuk perbuatan. Sebab tadi bacaan, Tadi saktah, maksudnya diam dalam bentuk bacaan. Sini fasal yang seterusnya menceritakan tentang diam dalam bentuk perbuatan, kita sebut sebagai tamakninah. Maka masuklah pada fasal yang seterusnya. Qala rahimahullah, faslun al-arkanul lati talzamahu fiha at-tamakninatu arba'atun. Segala rukun yang mestilah, talzim dengan maksud tajibu fiha, wajiblah padanya, pada rukun tersebut tamakninah. Wajib tamakninah pada rukun tersebut arba'atun, 4. Ada 4 rukun. Rukun sini semua rukun fi'li, rukun perbuatan. Maksudnya ada 4 perbuatan yang diwajibkan tamakninah padanya. Ada 4 rukun yang diwajibkan tamakninah padanya. Perbincangan tamakninah dah dibincangkan dalam fasal-fasal yang menceritakan tentang rukun sebelum ni. Cuma disebut sebelah sekali lepas ni. Disebut sekali lagi untuk mengingatkan kita dan mengulang kaji semula. Maka secara mudahnya tamakninah maknanya ialah hay'atun tabi'atun lirukun lah, dan rukun ni dia hay'ah, satu keadaan, satu kelakuan yang mengikut bagi rukun. Ni atas qaul yang membilang rukun sembahyang itu 13. Kalau ikut qaul yang membilang rukun sembahyang itu 14, tamakninah tak asing. Jadi rukun yang antara salah satu daripada rukun yang 14 itu tamakninah. Setengah qaul membilangkan 17 rukun, iaitu 4 tamakninah yang diasingkan. 4 ni jadi 13 ke 14 ke 17 ke benda yang samalah. Qaul yang mengatakan 13 maksudnya memasukkan tamakninah sebagai satu keadaan yang wajib bersama dengan rukun yang ada. Dia tak dipisahkan dan diletakkan sebagai rukun yang berasingan. Itu. Jadi 13 ke 14 ke 17 ke, dia menceritakan tentang benda yang sama. Maka rukun yang diwajibkan tamakninah ada 4. Yang pertamanya ar-ruku', yang keduanya wal i'tidal, dan pada i'tidal. Yang ketiganya was sujud, pada sujud. Yang keempatnya wal julus baina sajdatain, duduk di antara 2 sujud. Ini semua rukun fi'li. Yang tadi ni fasal yang sebelumnya semua berlaku pada qauli, perbuatan, pada perkataan. Sini pada perbuatan. Apa dia tamakninah? At-tamakninatu hiya, bermula tamakninah itu ialah sukunun, diam. Sukun ni maksudnya statik anggota, diam, tak bergerak, tak buat apa. Anggota-anggota besar lah, anggota kecil tak apa, mata, bibir, lidah tak ada masalah apa, ada anggota besar, kepala, tangan, badan, kaki. Sukun maksudnya sukudil a'dha, diam anggota yang besar. Ba'da harakatin, selepas dari pergerakan. Dah bergerak, maksudnya berpindah daripada satu rukun ke rukun seterusnya, berpindah daripada satu rukun perbuatan ke rukun perbuatan yang seterusnya, maka ada sukun dekat situ, kekal statik dalam kedudukan tersebut. Macam mana yang kata sukun tu? Taswir bihaitsu, dengan sekira-kira. Wazalika sukunu musawwarun bihaitsu.
Diam itu digambarkan dengan sekira-kira yastaqirru, tetaplah kullu adwin, tetaplah tiap-tiap anggota mahallahu, pada tempatnya, biqadri, dengan kadar subhanallah, kadar yang sama macam saktah. Cuma saktah tadi dalam bentuk diam, kita tak kata apa-apa. Tamakninah ialah kita berhenti daripada buat apa-apa, kadar subhanallah. Rokok sebelum daripada dah masuk rokok, sebelum daripada i'tidal mesti ada sekurang-kurangnya kadar subhanallah. Kemudian i'tidal, sebelum daripada sujud mesti ada sekurang-kurangnya tempoh masa subhanallah yang kita tak buat apa-apa. Anggota besar kita semua berhenti, tangan tak hayun, kepala tak angguk dan tak sebagainya. Kemudian daripada i'tidal turun sujud. Sujud tu 7 anggota kita berada di bumi dan mesti ada tamakninah. Sebelum daripada kita angkat dahi dan sebagainya, maka mesti ada tamakninah sekurang-kurangnya kadar subhanallah. Biasanya adalah sebab kita baca tasbih. Cuma kalau kita punya kaki, tangan tak berhenti bergerak, maka tak hasil tamakninah. Sebab tamakninah terhasil dengan diam anggota-anggota besar. Sebab tu orang yang lepas daripada rokok, dia i'tidal kan, bila rukuk sami Allahu liman hamidah, tangan dia tak berhenti bergerak. Maka lagi mana tak berhenti bergerak itu tak hasil tamakninah. Sebab tangan masuk dalam kategori anggota yang besar. Tangan masuk dalam kategori anggota yang besar. Kalau dia hayun lebih daripada 2 kali, batal sembahyang. Sebab tu pergerakan yang tidak dituntut dalam sembahyang, masuk dalam perbuatan yang banyak yang membatalkan solat. Maka tangan kena berhenti, barulah hasil tamakninah dalam i'tidal. Sekurang-kurangnya kadar subhanallah biasanya dapat bila kita kata Rabbana lakal hamdu lah. Kalau kita baca lagi panjang lagi dapatlah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa rahmatuh. Kemudian barulah sujud. Sujud pun samalah, 7 anggota sujud mesti kekal statik, diam tak bergerak, sekurang-kurangnya kadar subhanallah. Biasanya kita dapat dengan tasbih yang kita baca 3 kali dalam sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud pun sama. Duduk tersebut tanpa menggerakkan anggota yang besar, kepala tak bergerak, tangan tak bergerak, kaki tak bergerak, pungkok tak terangkat dan sebagainya. Sekadar sekurang-kurangnya statik tersebut dalam keadaan sekurang-kurangnya subhanallah. Ini makna tamakninah. Kalau tidak, tak hasil tamakninah tersebut, maka tak sempurna rukun tu. Lagi mana tak hasil tamakninah, maka rukun tersebut tidak sempurna. Selesai. Jadi dia mafhum ni sama macam saktah tadi lah. Cuma saktah tadi di antara perkataan, tamakninah di antara perbuatan. Dia punya konsep dia sama. Kemudian katanya rahimahullahu ta'ala, faslun asbabus sujudi sahwi. Satu fasal pada menyatakan segala sebab-sebab sujud sahwi. Asbabus sujud sahwi arba'atun. Segala sebab sujud sahwi 4. Sebab-sebab yang disunatkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwi ialah sujud yang dilakukan pada akhir salat, selepas daripada bacaan tasyahud dan selepas daripada bacaan tasyahud, sebelum daripada memberi salam. Tu sujud sahwi. Disunat dilakukan kerana beberapa sebab lah. Sini sebut 4 sebab yang menyebabkan ataupun yang menjadikan seseorang itu, sama ada imam, makmum ataupun orang yang sembahyang seorang diri, disunat dan dituntut untuk dia lakukan sujud sahwi. Sujud sahwi hukumnya sunat muakkadah. Sujud sahwi hukumnya sunat muakkadah. Yang pertamanya al-awwalu tarku ba'din min ab'adis salah, meninggalkan satu ab'ad. Ba'din tu satu sunat ab'ad lah, kita biasa sebut sunat ab'ad. Sedangkan ab'ad tu kalimah jamak daripada ba'din ni lah. Jadi tarku ba'din kat sini maksudnya meninggalkan satu sunat ab'ad. Bahasa kita lah, dia serupa macam kita kata jiran lah. Jiran tu jamak, mufrad dia jar. Tapi kita tak sebutlah seorang jar aku, tak ada lah, kita sebut seorang jiran aku. Tak kena dah kalau ikutnya, lari tata bahasa Arab. Sebab bila sebut kata jiran ramai. Sama lah kat sini pun kita biasa sebut sunat ba'ad, maka kita sebut meninggalkan satu sunat ba'ad. Maksudnya satu daripada sunat ba'ad sini disebut meninggalkan satu ba' daripada segala ab'ad solat. Putih lah kat dia. Cuma bahasa kita nak pergi faham, meninggalkan satu sunat ba'ad daripada beberapa sunat ab'ad dalam solat. Tinggal satu. Sunat ba'ad akan dibincangkan dalam fasal yang selepas ni, tahiyat awal, qunut dan sebagainya. Maka meninggalkan satu, sama ada dengan sengaja ataupun dengan terlupa, sunat sujud sahwi. Sunat sujud sahwi. Au tarku ba'din au tarku ba'dil ba'di,
ataupun meninggal sebahagian daripada sunat ba'd. Ba'di yang pertama dengan makna sebahagian, al-ba'di yang kedua tu dengan makna sunat ba'd, meninggalkan sejuzuk daripada sunat ba'd. Dia buat sunat ba'd tapi dia tak buat dengan sempurna. Contohnya dalam qunut dia ada qunut yang dia tak baca. Contohnya dalam tahiyat dia ada benda yang dia tak baca, dan benda tu menyebabkan tahiyat awal dia tu tak sempurna. Tahiyat awal memang sunat ba'd, dia baca tapi dia baca dalam keadaan tak sempurna. Contohnya dia baca ta'dan sampai syahadah, bangkit dah. Baca tahiyat, baca tapi tak habis, ta'dan sampai syahadah pun, ta'dan sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun dia bangkit dah. Maka meninggalkan separuh ataupun sebahagian daripada sunat ba'd pun sunat sujud sahwi. Sama ada ditinggalkan dengan sengaja ataupun terlupa. Sama ada ditinggalkan dengan sengaja ataupun terlupa. Masalah sujud sahwi ni, asal makna sahwi ni lupa lah, tapi dia bukan makna yang dikehendaki dalam solat. Makna sahwi yang dikehendaki dalam solat dia dah jadi hakikat urfiyah dalam istilah istilah usul fiqh ya. Dia dengan makna tinggal. Asal makna sahwi tu lupa, ghalib tu asal makna sahwi, tapi bukan makna tu yang diambil dan diletakkan dalam penamaan sujud sahwi. Sebab diambil daripada makna lazim. Lazim daripada lupa tu dah tinggal, lazim daripada ghalib tu dah tinggal. Maka ambil tinggal ni, kami tinggal ni. Maka sujud sahwi dengan maksud sujud kerana tinggal, bukan sujud kerana lupa dah. Dia panggil hakikat urfiyah, sujud yang dilakukan kerana meninggalkan. Jadi bila kerana meninggalkan, dia kembali kepada makna umum, sama ada meninggalkan dengan sengaja ataupun meninggalkan dengan lupa, tak kira, sunat sujud sahwi. Sama ada dia sengaja tak buat qunut ataupun dia terlupa qunut, sunat sujud sahwi. Sama ada dia sengaja meninggalkan tahiyat awal ataupun dia terlupa tahiyat awal, sunat sujud sahwi. Sebab sujud sahwi dengan makna sujud kerana meninggalkan. Dia dah ambil daripada lazim, daripada makna yang asal, dan diletakkan kepada makna sujud sahwi dalam salat. Dia panggil haqiqah urfiyah. Adapun kena kembali tak kembali itu masalah lain panjang. Nak kena kembali ke tak kan? Kalau dia sengaja tinggal kunut, kena patah balik ke tak? Kalau dia patah balik, hukum apa dan sebagainya, tu huraian yang panjang. Tapi kok mana pun, kalau dia tinggal dengan sengaja ataupun dengan lupa, hukum dia tetap sunat sujud sahwi. Ambil tantu dulu. Huraian ataupun pendetilan, tafsilan ke atas, sama ada dia kena patah balik, tak kena patah balik, batal ke tak kalau dia patah balik, wajib ke tak dia patah balik, itu huraian yang kita tinggalkan untuk kelas yang lebih besar. Ini nak cerita pasal semata-mata tinggal, sama ada lupa ataupun sengaja, maka sunat sujud sahwi. Yang pertama. Yang kedua, fi'lu ma yabtulu amduhu, melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu, ma sini melakukan sesuatu, fi'lu, melakukan itu sama ada sahwan atau jahlan lah. Sama ada dia lupa ataupun dia jahil. Ini lupa dengan makna yang asal lah. Sahwan sama ada dia lupa, fi'lu ay sahwan, melakukan sesuatu secara lupa, au jahlan ataupun secara jahil, ma sesuatu. Melakukan sesuatu yubtilu, yang membatal ia sesuatu tersebut, amduhu, sengajanya. Benda tu kalau buat dengan sengaja dalam sembahyang, benda tu kalau buat dengan sengaja dalam sembahyang, membatalkan sembahyang. Tapi dia buat dalam keadaan terlupa ataupun dia jahil, kita tak boleh buat, maka tak membatalkan sembahyang dan menyunatkan, menjadikan sunat sujud sahwi. Contohnya makan yang sedikit. Makan yang sedikit ni kalau ingat, batal sembahyang. Makan yang sengaja walaupun sedikit, batal sembahyang. Tapi dia buat dalam keadaan lupa, ataupun dia tak tahu tu tak boleh makan sikit dalam sembahyang, jahil, maka tak batal sembahyangnya, dan boleh dan sunat jabar digantikan dengan sujud sahwi pada akhir sembahyangnya. Contohnya juga macam kalam yang sedikit, sama. Sedikit kalam, kurang daripada 6 patah perkataan tu, dengan sengaja membatalkan solat, walaupun dengan satu patah, walaupun dengan satu huruf yang memberi faham, walaupun dengan 2 huruf yang tidak memberi faham dan sebagainya, sebab sengaja. Kalau lupa tak apa. Kalau lupa tak apa. Maka kalau dia lupa, dia tersebut satu kalimah yang tak ada kena-mena dalam sembahyang pun, dia lupa keadaan dalam sembahyang, ataupun dia tak sengaja sebut, orang gempak dia ke apa ke, begitulah, dan sebagainya, orang gempak dia ke, ataupun dia tengok kejadian yang mengejutkan di depan matanya dan sebagainya, dan tersebut satu benda yang kalau sengaja sebut batal sembahyang. Ni tak sengaja, disebut dalam keadaan lupa ataupun dia tak tahu atau tak boleh sebut, sahwan atau jahlan.
maka tak membatalkan solat dan dituntut untuk sujud sahwi pada akhir solatnya. Ini maksud dengan fi'lu ma yubtilu amduhu, melakukan sesuatu yang membatalkan dengan sengajanya, tapi dilakukan dalam keadaan tidak sengaja. Ini yang kedua. Yang ketiga, wathalisu naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, memindahkan satu rukun qawli, memindahkan satu rukun qawli kat sini ni walau amdan, sekalipun sengaja. Itu kena takdir lah. Naqlu ay walau amdan, memindahkan walaupun secara sengaja ruknin qawliyin. Ruknin kat sini laisa biqaidin, dia bukan kaid. Rukun kat situ dia bukan kaid. Maksudnya apa saja qauli dalam sembahyang, sama ada qauli itu rukun ataupun qauli itu sunat ab'ad ataupun qauli itu sunat hayat. Melainkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak boleh pindah pada lain tempat. Lain daripada takbiratul ihram lah. Sama ada qauli itu rukun, contohnya Fatihah dibaca dalam rukuk, ataupun ab'ad, contoh macam ab'ad, tahiyat awal dibaca ketika sujud, ataupun hay'ah surah qul huwallahu kah baca dalam rukuk dan sebagainya. Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi, kepada bukan tempatnya, tak membatalkan solat. Selagi mana tempatnya yang asal itu, kalau rukun dilakukan dengan sempurna, dia baca Fatihah pada tempat dia, tapi selagi dalam rukuk ataupun dalam sujud dia ghalib baca, ataupun sengaja baca dan sebagainya lah, baca dalam sujud dia dan sebagainya. Tahiyat dia tu, tahiyat awal dia, tak apalah, baca tahiyat awal sunat ba'd, baca sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bangkit untuk rakaat ketiga. Bangkit untuk rakaat ketiga pergi sambung wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya lah. Ataupun baca Fatihah, lepas pada habis Fatihah tu rukuk tu bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar dan sebagainya. Ni maksud memindahkan qauli daripada tempat dia, selain daripada takbiratul ihram. Takbiratul ihram saja yang tak boleh pindah. Lain daripada tu, kalau pindah sunat sujud sahwi. Sama ada dia rukun qauli ataupun dia ab'ad qauli ataupun dia hayat qauli. Itu. Dan yang keempat, ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimaliz ziyadah. Yang keempat, mengerjakan rukun perbuatan, rukun yang bahasa perbuatan, ma'ihtimaliz ziyadah, serta ada kemungkinan tambah. Ini yang kita sebutkan dengan menambah rakaat dan sebagainya. Menambah rakaat ataupun menambah rukun lah. Dia sujud dah 2 kali tapi dia duduk berasa macam baru sekali sujud ni, nak kena sujud sekali lagi ni. Ada kemungkinan syak, taraddud dan sebagainya. Aku sujud sekali ke 2 kali saat ni tah? Aku rokok ke tak rokok lagi saat ni tah? Contohnya dia rokok, kemudian i'tidal tu lupa dalam ingatan dia rokok. I'tidal itu dia baca balik Fatihah contohnya, dalam keadaan taraddud lah. Tadi ni rokok ke tak dah? Ni i'tidal ke qiyam berdiri? Betul maka dia ada ihtimal, dia ada keraguan kat situ. Keraguan tersebut menyebabkan dia menambah rukun perbuatan, rukun qauli, maka sunat dia sujud sahwi pada akhirnya. Masuk juga dengan makna menambah rukun fi'li ini ialah menambah rakaat, buat 3 rakaat ke 4 rakaat atau 2 rakaat ke 3 rakaat atau tambah satu lagi. Maka menambah satu lagi dengan kemungkinan tambahan. Kalau dia yakin tak cukup, tak kena. Dan kalau dia yakin lebih tapi dia buat batal sembahyang sebab menambah rukun perbuatan, tak, ni ada ihtimal ziyadah, dia ada kebarangkalian, dia ada sangkaan saja, syak pada dirinya, taraddud pada dirinya, cukup ke tak cukup lagi, dah buat ke tak buat lagi, maka ditambahlah untuk meyakinkan dirinya. Ditambah tu untuk meyakinkan diri. Nabi sebut da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggal perkara yang kamu ragu kepada perkara yang kamu yakin.
Kalau duk ragu-ragu 3 ke 4, buat 3 tambah lagi cukup 4, confirm yakin. Sebab kok mana pun kalau pada hakikatnya 5 dah tetap 4 dah. Cuma kalau dia yakin 5, haram lah apa nama batal sembahyang dah, sebab menambah rukun dengan sengaja. Kalau dia yakin tak cukup, memang sepatutnya dia kena bagi cukup lah. Dak ni ada ihtimal, ada kemungkinan kebarangkalian cukup tak cukup, buat ke tak buat lagi, maka dia akan buat bagi cukup, menghasilkan yakin dia. Di akhir solatnya sunat sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Sunat sujud sahwi sebelum daripada memberi salam. Ni maksud iqa'u ruknin fi'liyin ma'a ihtimaliz ziyadah. Habis. Kemudian katanya faslun ab'adus salati sab'atun wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.